Ulur akan menerangkan 4 aplikasi kesan fotoelektrik. Yang pertama, pengesan cahaya. Yang kedua, lampu LED. Yang ketiga, aktiviti dalam sistem angkasa antarabangsa. Dan yang terakhir adalah pengesan imej. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan aplikasi kesan fotoelektrik terhadap pintu automatik. Apa itu pintu automatik? Okey, kita lihat apa itu pintu automatik. Pintu automatik. Semua dah nampak kan apa itu pintu automatik? Pintu automatik ni berfungsi dan kita sering kali dilihat dekat pasaraya yang besar. Okey, macam mana pintu ini berfungsi? Macam mana yang membuatkan pintu ini terbuka dan tertutup? Okey, jom kita lihat apa yang menyebabkan pintu ini dapat terbuka dan tertutup dengan sendiri. Pengesan cahaya pada pintu automatik menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam lintas sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Okey, kalau kita seringkali lihat apabila kita menghampiri pintu automatik, pintu tersebut akan terbuka dan apabila kita menjauhi pintu automatik, pintu tersebut akan tertutup. Bagaimana ini berlaku? Ini kerana tubuh badan kita telah menghalang alur cahaya inframerah daripada sampai kepada sel foto. Dan ini akan menyebabkan pintu akan terbuka. Dan apabila kita menjauhi ataupun kita berjalan menjauhi pintu automatik, pintu tersebut akan tertutup. Ini kerana tiada apa-apa yang menghalang pengaluran alur cahaya inframerah daripada sampai kepada sel foto. Okey, mereka adalah merupakan salah satu kesan fotoelektrik terhadap pintu automatik. Okey, semoga bermanfaat dan seterusnya kita akan saksikan apa dia itu kesan yang kedua. Okey. Seterusnya, aplikasi kesan fotoelektrik yang kedua juga boleh didapati di dalam lampu LED yang dipasang di sepanjang jalan raya. Untuk pengetahuan semua, terdapat beberapa jenis lampu jalan. Antaranya adalah lampu LED yang biasanya dipasang di kawasan yang jauh daripada bekalan elektrik. Hal ini kerana lampu LED menggunakan sel suria, di mana sel suria dapat menyimpan tenaga elektrik daripada elektron yang terhasil daripada fenomena kesan fotoelektrik untuk jangka masa yang lama. Pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan tenaga daripada bateri tersebut dan akan tertutup pada waktu pagi. Lampu LED mampu meningkatkan penjimatan tenaga sebanyak 60 ke 70% daripada penggunaan lampu biasa dengan menghasilkan kecerahan yang sama. Selain itu, penggunaan lampu LED juga lebih selamat dan mesra alam kerana tidak mempunyai unsur ataupun bahan yang berbahaya seperti plumbum dan merkuri. Oleh itu, penggunaan lampu LED sangat sesuai untuk dipraktikkan. Aplikasi kesan fotoelektrik yang ketiga yang setelah dibentang oleh rakan saya sebelum ini iaitu lampu LED. Saya akan membentangkan tentang stesen angkasa antarabangsa. Okey, untuk aktiviti yang berada di stesen angkasa antarabangsa IAS adalah bergantung kepada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria yang telah dilengkapi di stesen tersebut. Apa itu stesen angkasa antarabangsa yang dikatakan ini ialah merupakan bontot satu stesen angkasa modular di orbit bumi yang rendah, di mana dia berkolaborasi bersama antara lima multinational yang besar, di mana antaranya adalah NASA, Roscosmos, JAXA, ESA dan CSA. Okey, ini merupakan persetujuan antara kerajaan dan juga bagaimana stesen ini berfungsi adalah dengan menerima pancaran daripada sinaran matahari secara terus dan juga daripada sinaran cahaya matahari daripada sisi lain bumi yang dipancarkan seterusnya kepada stesen tersebut.
Sama juga dengan proses yang telah diperkatakan yang digunakan dalam kesan fotoelektrik di kehidupan harian kita. Panel suria yang berada di stesen ini akan menerima sinaran matahari dan akan memancarkan elektron untuk menghasilkan satu arus iaitu dinamakan fotoelektrik. IAS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter kali dengan 12 meter, di mana panel ini mampu menjanakan 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Sel ini menggunakan sel dwifungsi di mana ia lebih cekap dan beroperasi dengan dalam suhu yang lebih rendah berbanding yang kita biasa guna panel suria di bumi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Aplikasi yang keempat adalah pengesan imej. Image sensor digunakan untuk mengesan dan menghantar maklumat untuk membuat gambar. Sensor ini digunakan dalam jenis analog dan digital seperti kamera digital. Terdapat dua jenis image sensor. Yang pertama, charge coupled device CCD complementary metal oxide semiconductor CMOS. Image sensor dalam sistem kamera mendapat foton yang difokuskan pada penggunaan lensa berdasarkan jenis sensor seperti CCD atau CMOS. Maklumat akan dihantar ke tahap yang lebih jauh. Fungsi utama sensor adalah untuk menukarkan foton menjadi elektron, setelah itu menjadi voltan. Komponen umum yang digunakan dalam kamera akan berubah berdasarkan pengeluarnya. Tujuan utama reka bentuk ini adalah untuk menukarkan sinar menjadi isyarat digital untuk diperiksa bagi mengaktifkan beberapa tindakan yang akan datang. Kamera pengguna mempunyai komponen tambahan untuk menyimpan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi. Gambar di atas pada belah kanan adalah proses-proses dalam image sensor. Dan gambar di bawah adalah contoh bagi jenis-jenis sensor. Sampai sini sahaja pembentangan kami mengenai aplikasi kesan fotoelektrik, di mana teori ini dikemukakan oleh Albert Einstein yang telah memberi banyak manfaat kepada kita. Ada 4 aplikasi yang telah kami sebutkan, di mana yang pertama adalah pengesanan cahaya, yang kedua pengesanan image, yang ketiga aktiviti di stesen angkasa antarabangsa, dan yang keempat adalah lampu LED, di mana 4 aplikasi ini berbuat dalam beroperasi menggunakan arus fotoelektrik. Banyak lagi manfaat yang banyak lagi aplikasi yang tidak kami sebutkan, namun begitu masih banyak lagi yang menggunakan teori ini untuk beroperasi dan memberi faedah kepada kita, sama ada di bumi ataupun di angkasa lepas. Sekian saja daripada kepala kami. Assalamualaikum.